Pakistan, terutamanya di Hunza Valley, memang sangat cantik dan digelar sebagai heaven on earth. Tetapi sebelum kita nak pergi ke sana, ini 5 perkara yang wajib kita tahu supaya kita pergi sana menjadi satu pengalaman pengembaraan yang luar biasa. Kerana pengembaraan ke sini tidak sama seperti ke destinasi yang lain. Assalamualaikum semua, bersama saya Captain Shibli. Hari ini kita nak cerita pasal Pakistan. Banyak dah video Pakistan yang saya dah buat, berkongsikan pengalaman kembara di sana. Tetapi sebelum kita pergi sana, ini 5 perkara yang perlu kita ambil tahu supaya pengembaraan kita di sana menjadi sesuatu yang seronok, bukannya satu perkara yang menyeksakan. Sebab apa? Kerana pengembaraan di Hunza Valley ini tidak sama seperti destinasi yang lain, macam di Eropah, di mana internet ni bagus, hotel ada heater dan macam-macam kemudahan yang orang kata apa, selesa lah. Dekat Pakistan ni dia memang rugged sikit, dia adventurous. Jadi 5 perkara ni wajib tahu sebelum pergi ke sana. Yang nombor 5 yang paling penting, jadi pastikan korang menonton sehingga habis video ini. Sebelum kita mulakan, poin yang pertama, pastikan anda subscribe dulu channel kami untuk lebih banyak informasi dan video-video travel yang menarik di dalam negara dan juga di luar negara. Okey, kita mulakan dengan poin yang pertama. Perkara paling penting untuk kita tahu sebelum ke sini adalah tentang penerbangan. Baik, untuk ke Pakistan, sebenarnya flight yang paling mudah ialah pergi ke Islamabad. Jadi Islamabad ni sekiranya macam Putrajaya lah, bandar pemerintahan, government city. Jadi paling mudah ambil penerbangan terus ke Islamabad. Penerbangan akan mengambil masa sekitar dalam 6 jam lebih kalau direct flight menggunakan Pakistan Airways. Tapi selain dari Pakistan Airways, kita juga boleh mengambil Thai Airways ke Islamabad, tetapi itu dia akan transit lah, dia akan transit di Thailand dahulu. Kalau dah pergi Pakistan ni, nak pergi tempat yang lebih menarik, anda juga sebenarnya boleh mengambil penerbangan ke Lahore. Mungkin kalau contoh Islamabad ni direct ke bandar dia, kita juga sebenarnya selain daripada direct flight Pakistan Airways pergi ke Islamabad, ada juga Malindo Airways pergi ke Lahore. Ini cerita flight sebelum Covid lah. Sebelum Covid ni kita tak tahu lagi dia macam mana keadaannya, tetapi sebelum Covid inilah pilihan penerbangan yang ada. Bagi siapa yang tidak tahu, Lahore juga salah satu bandar yang menarik di Pakistan, di mana di situ ada Masjid Badashi. Masjid Badashi ni betul ke saya sebut? Badshahi. Badshashi, salah sebut. Badshashi. Masjid Badshashi ni adalah sebuah masjid yang mempunyai seni bina yang sebiji serupa macam jamak masjid di Old Delhi di India. Jadi sebab apa? Sebab masjid di jamak di Old Delhi ni ialah masjid yang dibina oleh Shah Jahan pada tahun 1640, dan Badshashi di Pakistan ini pula dibina oleh anaknya pada tahun 1673. Dari segi binaan sebenarnya memang serupa. Siapa yang pernah pergi Old Delhi, dia pergi ke masjid jamak di Old Delhi, dia pergi ke Masjid Lahore, dia akan terkejut. Sebab apa? Memang mirror. Dan di Lahore ni juga sebenarnya ada tempat di mana dia berdekatan, dia bersempadan dengan negara India. Jadi kat border dia tu, border Pakistan India tu, kita boleh tengok orang buat kawat. Kan dia biasanya kalau sebelum dia orang petang-petang tu dia ada lawan kawat antara tentera India dengan tentera Pakistan. Seperti yang kita tahu, India dengan Pakistan ni hubungan dia tak berapa baik. Jadi kawat ni sebenarnya cara untuk menunjukkan superiority, orang kata apa, kekuatan mereka dengan kawat. Benda ni boleh kita tengok kalau kita pergi ke Lahore. Cumanya kalau kita ambil penerbangan direct ke Lahore, perjalanan kita nak pergi ke Hunza Valley ni memang akan mengambil masa tambahan lah. Sebab apa? Sebab Lahore ni dia berada di selatan Pakistan. Dia macam kita nak pergi Kelantan tapi kita ambil flight pergi ke Johor instead of pergi ke KL. Itu konsep dia lah. Jadi kalau kita rasakan kita nak fokus, perjalanan kita nak fokus kepada Hunza Valley sahaja, sebaik-baiknya terus sahaja pergi ke Islamabad. Okey, itu tips yang pertama tentang penerbangan kita.
Yang kedua adalah berkenaan internet. Biasalah kita ni kan hidup pada zaman digital, terutama di Malaysia. Tidak ada internet, kita akan meninggal. Auto meninggal kalau tak ada internet. Tetapi itulah fakta dan hakikatnya sebenarnya. Kalau kita pergi ke Hunza Valley di Pakistan, kita kena belajar kembali hidup tanpa internet di hujung jari. I feel so alone. No Instagram, no Snapchat. Internet ni kalau dekat Pakistan, kalau di kawasan bandar besar, di kawasan Islamabad, Karachi, Lahore, semua ada. Internet tu ada. Tapi tak ada rasa laju macam di Malaysia, tapi ada. Tapi bila kita mula keluar, memulakan perjalanan pergi kepada Hunza Valley ini, bila kita dah start keluar dari kawasan bandar, waktu itu internet kita serupa ada macam tak ada. Sebab apa? Hantar mesej hari ni, besok baru sampai. Orang hantar mesej semalam, hari ni baru sampai. Dia macam itulah lebih kurang. Jadi sebaik-baiknya bila kita pergi ke Pakistan ni, mindset ni kena clear. Tidak selamat tinggal internet. Kalau kita pergi dalam keadaan nak internet tu satu keperluan kan, tolong lupakanlah. Jangan pergi sana stres sebab tak ada internet. Jadi tak adalah kalau pergi Europe ke, kita pergi New Zealand ke, New Zealand pun tak bagus sangat internet dia. Jadi kalau kita pergi Europe lah, kalau kita pergi Europe, hari ni pergi Zermatt, hari ni pergi Mount Tiltis, hari ni pergi Interlaken, waktu hari tu juga terus upload gambar, terus share dekat Insta Story, terus share dekat Instagram. Pergi Pakistan tak boleh memang tak ada internet. Balik dari Pakistan barulah korang boleh share gambar-gambar menarik dekat sana. Sebab apa? Internet tu adalah satu perkara yang luar biasa. Dekat hotel tak ada ke? Dekat hotel pun ada. Sepanjang penginapan yang kita pergi Hunza Valley ni, hanya satu hotel sahaja yang ada internet, iaitu di Hilltop Hotel. Dan yang uniknya ataupun kelakar jugalah, iaitu internet tu dongle apa tu, router untuk internet tu dikuasakan oleh menggunakan bateri kereta. Memang limited. Tengok je gambar ni kan, macam mana dia powered internet tu, pakai router tu pakai bateri kereta. Dan internet di Hilltop ni juga, dia bukanlah guna kabel internet, tetapi menggunakan internet yang datang dari SIM card, macam pakai telefon punya internet. Macam itulah internetnya di Hilltop Hotel di Hunza Valley ni lah. Jadi itu je yang paling laju lah tu. Itu pun laju dia pun tak adanya lah korang kat sana nak buat live ke, nak share video ke, nak share Insta Story ke, atau boleh lah sikit. Tapi di dalam hotel je, dekat luar-luar hotel apa semua, memang tak ada lah internet tu. Jadi bersedia pergi ke Hunza Valley dalam keadaan selamat tinggal internet. We back to nature, totally back to nature. Okay. Poin yang ketiga ialah berkenaan elektrik. Kawasan Hunza Valley terutamanya di kawasan kampung lah, mula-mula kita dah slowly masuk kawasan pergunungan dan sebagainya, bekalan elektrik sangat-sangat limited, sangat-sangat terhad. Okey, apa yang berlakunya sebenarnya ialah kawasan gunung ni memang tidak ada dam yang besar, empangan yang besar untuk menjana elektrik ke seluruh kawasan Hunza Valley tu. Dikatakan kerajaan China sedang buat dam tersebut, tapi tak tahu bila siap lah. Tapi masa kita pergi dulu, dan mungkin tahun-tahun yang akan mendatang ini, selagi dam yang besar tu belum siap, electricity di Hunza Valley ni memang sangat limited. Biasanya cuma ada pada waktu pagi, dan kadang-kadang ada setengah-setengah hotel tu dia cuma pakai generator je untuk menghidupkan elektrik. Zaman generator macam pasal malam yang kita nampak tu, itulah yang mereka gunakan untuk mendapatkan tenaga elektrik. Ada juga yang menggunakan tenaga solar, tetapi tenaga solar ni tak berapa kuat. Dia bukan sentiasa ada. Dan kerana tenaga elektrik tu sangat-sangat limited, maka penginapan-penginapan kita, hotel-hotel kita ni tidak ada heater, tidak ada air panas. Ini kena clear kat sini. Jadi kita kena bersedia. Kalau contoh kalau kita pergi Eropah, tempat sejuk, musim sejuk kita pergi pun tak ada hal. Sebab apa? Masuk rumah, buka heater, selesai masalah kan. Walau musim, kalau kita pergi Switzerland ke, pergi New Zealand ke, orang kata apa, pergi Jerman ke kan, kat luar tu main salji, sejuk, badan dah sejuk apa semua, cepat-cepat masuk rumah, buka heater, mandi air panas, lega. Tetapi dekat Pakistan, no. Kita pergi kat Pakistan ni sejuk, masuk bilik pun, masuk hotel, masuk bilik pun sejuk juga. Jalan keluar dia apa? Jalan kau je ialah masuk selimut. Tapi selimut yang dia bagi tu memang
sangat-sangat selesa, memang sangat-sangat tebal. Tapi itulah, duduk dalam selimut je lah. Tak boleh lah nak duduk minum kopi ke dekat dalam bilik, tengok pemandangan apa tu, kurang. Tunggu dekat waktu ni, kalau waktu orang kata apa, berjalan-jalan dekat dalam bilik tu tak berapa rasa nak berjalan sangat. Malah dalam bilik pun sebenarnya kita kena pakai sweater, kena pakai baju sejuk. Ada juga sebenarnya walaupun tak ada heater, tapi ada juga setengah-setengah hotel di sana yang akan cuba membantulah untuk memberikan air panas pada kita, sebab kita ni kan tak biasa kan. So kadang-kadang kalau waktu subuh tu ada setengah-setengah penginapan kat sini, dia akan hantar, kita kena minta lah, tapi dia akan hantar cerit air panas. Dia akan hantar air yang dah dimasak dalam cerit untuk kita campur dengan air sejuk yang biasa untuk kita ambil wuduk lah subuh-subuh tu kan. Jadi bila nak mandi, waktu mandi biasanya kita mandi bila matahari dah naik lah, matahari dah naik apa semua tu barulah kita mandi. Dan kalau dekat Malaysia, satu hari wajib mandi sekurang-kurangnya 2 kali, betul? Tapi kalau dekat Pakistan ni tempat sejuk, 2 hari 1 kali mandi, ataupun 2-3 hari sekali mandi. Dia orang mandi tu bukan satu keperluan. Sebab apa? Tempat pun sejuk, kita pun tak berpeluh, bau pun tak ada sangat, badan kita pun tak berbau macam di Malaysia. Air pun sejuk sangat, nak hari-hari mandi rasa macam satu cabaran besar lah untuk kita, sebab kita ni dah terbiasa nak mandi hari-hari kan. Jadi mindset tu kita kena, orang kata apa, kena bersedia untuk tak mandi satu hari. Dan ada juga setengah-setengah hotel kan, dia dah ada sistem air panas. Dia adalah dia punya tempat tangki air, kemudian ada saluran pipe untuk air panas, tetapi mereka tidak memanaskan air dengan gas. Kalau macam di Eropah, macam di Malaysia pun, kalau kita tengok Cameron Highland dan sebagainya, mereka panaskan air untuk mandi tu dengan gas kan. Tapi kalau di di Hunza Valley ni, mereka panaskan air panas untuk gas ni menggunakan kayu api. Masalahnya bila menggunakan kayu api ni, dia panas sekejap je lah. Bilik mana yang dekat dengan kayu api tu, di bilik tu dah dapat air panas dulu. Kadang-kadang terlebih panas pun ada. Tapi yang jauh-jauh, bilik yang agak jauh daripada tempat kayu api gas ni, airnya dia sejuk. Jadi itulah realiti travel di Pakistan, di Hunza Valley ni. Dia mencabar. Tapi sebenarnya, asalkan sebenarnya semua cabaran ni kita pergi dalam keadaan kita bersedia. Maknanya kita tahu kita akan hadapi situasi seperti ini. Jadi segala cabaran-cabaran ni sebenarnya bukanlah satu masalah yang besar. Kita tetap boleh enjoy. Sebab macam kita tengok dalam video yang saya kongsikan, semua peserta kita semua enjoy. Sebab apa? Sebab dah bersedia. Kita dah bersedia dengan hotel yang tidak ada heater, kita dah bersedia dah dengan hotel yang tidak ada air panas, kita dah bersedia dengan keadaan tidak ada internet yang limited, malah elektrik pun limited. Jadi kalau elektrik limited ni, nak charge phone ke, nak charge bateri kamera apa semua, kena charge waktu pagi di mana elektrik tu dihidupkan. Jadi we are prepared. So as long as we prepared, segala cabaran ni tidak ada masalah pun sebenarnya. Dan kerana itu juga sebenarnya, biasanya kalau travel dengan vacation, kita akan buat sesi briefing. Kita akan kongsikan expectation travel kepada semua traveller, supaya apa? Supaya kita tidak pergi dalam keadaan terkejut. Sebab package vacation ni kan tak sama macam travel yang lain. Travel lain semua penginapan bagus-bagus, untuk kasih yang komersial. Komersial maknanya dia dah well prepared lah, dengan gasnya, dengan air panasnya, dengan heaternya, dengan terstay hidang dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak pergi tempat-tempat yang unik, yang rare, yang cantik, yang masih tak disentuh oleh, tak ada pencemaran, pelancongan tu, kita kena hadaplah cabaran-cabaran yang di sana. Tetapi saya cakaplah, as long as we prepared, tidak ada masalah. Kepada anda yang tengah menjeling-jeling baju yang saya pakai ni, jangan tengok saja. Jelingan anda tak boleh menyebabkan anda pakai baju ni. So, pergi ke ruangan description dekat bawah, ada link yang disediakan. Boleh beli di situ dengan pembelian RM40 sahaja. Anda boleh mendapat sehelai baju macam yang saya pakai ni. Poin keempat, perempuan dan Pakistan. So kalau kita perasan dalam video yang saya pergi, terutamanya bila kita pergi di kawasan kampung, pergi di kawasan Hunza Valley ni, memang susah sebenarnya untuk kita nampak wanita anak-anak remaja perempuan dan juga wanita-wanita yang bayi-bayi saya lah, maknanya 20-an, 30-an ni, susah nak jumpa perempuan. Sebab apa? Sebab budaya di Pakistan memang mereka menjaga wanita mereka. Jadi wanita mereka ni memang tidak dibenarkan untuk keluar rumah dan duduk rumah saja. Jadi kalau beli barang apa semua lelaki buat kerja. Perempuan duduk rumah relax. Tidak digalakkan ataupun tidak dibenarkan untuk menunjukkan muka. Malah kalau ada perempuan yang keluar pun, mereka akan memakai burka. Burka ni kalau tengok dia bukan nikab bukan nikab, bukan tudung biasa yang macam kita tengok ni. Burka ni memang macam dekat Afghanistan tu, yang dia tutup penuh.
cuma nampak ada mata dekat sini, ada jaring. Itu yang kita boleh nampak kat sana lah. Jadi perempuan memang dijaga sepenuhnya lah di Pakistan. Cuma di bandar-bandar besar barulah kita boleh nampak agak moden sikit di situ. Jadi diorang ni adalah perempuan-perempuan yang pergi universiti, yang bekerja sebagainya. Tapi kalau di kawasan kampung, kita keluar daripada luar bandar, memang susah sangat. Saya boleh kira dengan jari dah berapa kali saya jumpa perempuan yang muda-muda. Yang biasanya saya jumpa yang dah berusia ataupun budak-budak kecil. Jadi itulah bagaimana wanita itu dijaga sebaik-baiknya di sana. Yang seterusnya, waktu yang terbaik untuk kita pergi ke Hunza Valley ni. So Hunza Valley ni sama macam Europe, dia ada 4 season, 4 season. Musim bunga, musim luruh, musim panas dan musim sejuk. Bilakah waktu terbaik? Semuanya waktu terbaik kecuali musim sejuk. Sebab apa musim sejuk ni? Sebab apa? Dia tidak ada elektrik. Jadi tidak ada heater, tidak ada air panas. Jadi kita sebenarnya sebagai seorang rakyat Malaysia, kita tidak mampu untuk hidup winter di sana. Confirm tak mampu. Sebab apa? Musim luruh pun dengan musim bunga pun, yang kata separuh sejuk ni pun kita rasa macam nak meninggal kadang-kadang. Dia punya sejuk dia tu tak tahan sangat. Kan? Jadi kalau pergi musim sejuk dengan tak ada heaternya, memang lagi kita tak boleh pergi. Tapi waktu-waktu lain, waktu musim luruh, musim panas, musim bunga, itu memang cantik untuk pergi. Baik, kelebihan musim bunga. Musim bunga di Hunza Valley ni dia cherry blossom, dia ada sakura. Seluruh kawasan Hunza Valley ni dia akan naik berwarna pink. Dan punyalah cantik sakura dekat Hunza Valley ni, sehingga kan pada musim sakura di Hunza Valley ni ramai rakyat Jepun. Jepun, negara yang terkenal dengan sakura ni, ribuan rakyat Jepun datang ke Hunza Valley semata-mata untuk melihat bunga sakura. Itulah tahap cantiknya sakura di Hunza Valley ini. Cumanya di Hunza Valley ni kalau musim sakura dia tak samalah macam di Jepun. Kalau di Jepun dah ada tarikh siap-siap, jangkaan, prediction bilakah bunga ini akan berkembang. Kalau di Hunza Valley ni agak-agak je lah. Mungkin berapa hari bulan, mungkin minggu ni dia akan berkembang. Jadi kalau kita nak pergi tu, kalau boleh cuba try pertengahan atau awal April. Dia antara bulan April lah sebaiknya. Tetapi antara awal atau akhir April itu yang menjadi masalah. Sebab cherry blossom ni atau sakura ni, minggu ni dia berkembang, minggu depan dia dah gugur. Kan? Dia bukannya 1 bulan dia berbunga. Jadi that's why kita nak timing bilakah flight time tu kita pergi tu, nak dapatkan cherry blossom tercantik tu, rezeki jugalah, kena try and error. Dan tetapi jangan risaulah, sebab perjalanan kita ni jauh, kawasannya luas. Dia tidak, apa orang kata, cherry blossom ni tidaklah berkembang serentak. So mungkin dekat setengah Hunza Valley, Karimabad dia dah berbunga, dekat kawasan Gupis belum, dekat kawasan Shimshal belum. Jadi dia berfasa lah perkembangan bunga tersebut. Musim luruh pula, the best time is around dalam bulan Oktober. Bulan Oktober tu memang waktu terbaik lah. Waktu tu dah mula sejuk dan daun-daun semua dah mula kekuning-kuningan macam saya tunjukkan dalam video-video sebelum ni. So waktu tu memang it's very nice time to go, nak dapatkan orang kata apa, suasana kekuningan tu. Autumn kan, daun kuning, lepas tu kemerah-merahan, you can get this beautiful explosion of colours di Hunza Valley ni pada waktu ni. So waktu tu memang bulan 10 tu memang terbaik lah. Kalau korang boleh juga pergi pada bulan 10, 9 atau bulan 8. Waktu itu end of summer. End of summer ni menariknya, kalau kita tengok, kalau perasan video-video saya sebelum ni, dia agak kontang tau. Kalau nampak dekat kawasan Hunza ni, dia agak kontang sedikit. Nampak tanah-tanah dia tak ada rumput, tak ada apa kan. Tapi kalau musim panas, sebenarnya semua tu hijau. Dia akan banyak kawasan kehijauan dekat sekitar Hunza Valley ni. Sebab apa? Waktu bercucuk tanam lah, matahari banyak kan. So kalau kita pergi end of summer, pergi end of summer iaitu bulan 8 dan 9, sama ada kita boleh dapat apricot segar dari pokok ataupun apple segar dari pokok. Kalau tengok yang video sebelum ni, memang kita ada pengalaman kutip apple, petik apple dah dibuat dari pokok pada bulan 10. Tapi itu sebenarnya apple yang dah hujung-hujung lah. Orang kata apa, apple yang dah nak habis. Kalau nak banyak apple-nya dan nak banyak apricot pun, cherry blossom tu, nak ambil cherry tu sendiri, kena pergi pada bulan 9, ataupun kalau nak apricot ke apa semua tu, dia kena lagi awal. Jadi kita dapat pengalaman buah-buahan segar di sana. Itu kelebihan musim panas. Dan musim panas juga cuaca tidaklah terlalu sejuk. Jadi itu, setiap musim pun ada kelebihan. Jadi musim panas, musim bunga, musim sejuk, musim panas, musim bunga, musim luruh. 3 ni you guys boleh pergi. Tetapi musim sejuk jangan pergi. Sebab apa? Memang tak boleh nak enjoy salji kat sana, sebab kita hanya akan stress sebab sejuk, because of tak ada electricity. Tunggulah mungkin 2-3 tahun lagi, bila keadaan electricity di sana bertambah baik, mungkin ada heater kat hotel, mungkin lebih selesa lah untuk travel di sana.
Yang terakhir, kita nak cerita tentang makanan di Pakistan. Jadi kalau makanan di Pakistan ni sebenarnya dia spice based lah punya makanan. Jadi apa nama tu, tak ada masalah sangat lah untuk orang Malaysia sebenarnya. Sebab apa, kita sendiri pun suka makan kari kan. Kita kan suka makan apa lauk-lauk yang ada herba kan. Cuma diorang ni tak pakai santan sangat. Dan kebanyakannya dia banyak makan roti. Nasi memang ada, basmati. Dan kita kena fikir apa, plan apa orang kata apa, kena tahulah dekat kedai-kedai mana yang ada basmati, yang ada setengah-setengah tempat tak disediakan nasi, jadi kita kena makan roti. Kalau ada setengah orang yang memang orang kata tak boleh makan roti, payah sikit lah nak travel ke sana. Nasi tu bukan tak ada, tapi ada setengah-setengah tempat memang tak ada. Jadi kebanyakannya ada lah, tapi ada masa-masa dia tak ada, jadi kita kenalah makan roti. Dari segi kebersihan, sebenarnya kalau tengok Pakistan terutama di kawasan Hunza, kebersihan dia jauh-jauh lebih baik lah berbanding dengan India. Jadi kita bab makan ni kita tak risau sangat. Cumanya kita tetap kalau kita sebenarnya bukan di Pakistan saja, di mana-mana lah tempat kita travel, pastikan bawa pil ceketian. Dan juga satu lagi saya suka bawa ni apa nama tu, probiotik. Bakteria baik untuk perut tu. Yang pil punya, bukan probiotik Vitagen tu. Yang pil punya tu kita boleh bawa juga untuk membantu penghadaman, sebab kadang-kadang takut makanan dia tak sama. Kadang-kadang dia punya spice tu a bit too much for some people yang tak biasa makan spice. Kalau sebelum pergi Pakistan ke apa, kena belajar banyakkan makan kari lah. Tapi bukan kari yang santan kari Melayu dia kena makan kari mamak. Kari mamak ni dia orang tak payah makan yogurt. Banyak-banyak lah cuba makan ni supaya perut kita selesa. Ubat-ubatan tu kena bawa juga. Tapi dari segi makanan, dari segi rasa apa semua memang tak ada isu. Cuma takutlah takut muak korang makan kari hari-hari kan. Jadi bawa lah ikan bilis, sambal ikan bilis dan sebagainya, untuk bagi kita orang kata apa, tak muak sangat lah makan di sana. Sebab kita kadang orang Melayu ni nak makanan kita juga. Okey, dan yang terakhir, terakhir selepas makanan, iaitu perjalanan. Jadi perjalanan Hunza Valley ni sebenarnya memang jauh lah sebenarnya. Kawasan ni ceruk dari Islamabad tu sendiri dekat beratus kilometer juga lah. Dan juga perjalanan ke sana, laluan dia bukan laluan yang baik kan. Laluan yang kalau tengok TV semua, laluan tak boleh bawa laju lah. Dia bukan highway, walaupun namanya Karakoram Highway, tapi dia bukanlah highway macam Lebuh Raya Plus kita. Jadi perjalanannya memang masa yang panjang. That's why kalau kita nak travel di Pakistan, siap sedia cuti sebaik-baiknya 2 minggu lah. Macam relocation sendiri, kita sendiri pergi selama 12 hari. Itu pun rasa macam tak cukup, rasa macam nak tambah lagi 2 hari supaya kita dapat lebih santai perjalanannya. Tapi itulah, kalau kita buat trip lama sangat, orang pula susah nak ambil cuti kan. Jadi 12 hari tu macam just nice untuk kita nak explore kawasan sana. Tapi kalau dapat anjak, tambah sehari 2 lagi lebih baik lah. Walaupun kita travel kita 12 hari, korang jangan ambil cuti cukup-cukup 12 hari. Pastikan ambil lebih sikit, pasal kita balik dari travel tu mesti akan penat. Mungkin korang akan ambil masa 1 hari atau 2 hari untuk rest dululah sebelum kembali bekerja. Jadi itulah tips. Inilah dia tips-tips untuk travel di Pakistan. InsyaAllah orang kata apa, mungkin selepas habis pandemik dan sebagainya, rezeki orang kata apa, sempadan negara pun dah dibuka, COVID pun dah reda, kita dah ada varian baru, kita dapat rezeki kembali ke Pakistan. Ini persediaan-persediaan yang kita kena tahu sebelum ke sana. Terima kasih kepada semua yang menonton sehingga habis. Harap-harapnya perkongsian saya ini memberi manfaat dan membuka lebih banyak mata dan terbuka minda tentang Pakistan. Ramai yang orang ingat Pakistan ni bahaya lah apa dan sebagainya, tetapi hakikatnya tidak sebegitu. Sehingga kita bertemu lagi dalam video yang seterusnya. Kemana lagi destinasi menarik yang nak kita bawa? Banyak lagi sebenarnya di dalam negeri dan luar negara. Pastikan korang subscribe, okey? Dan juga sharekan video ini, sharekan channel kita kepada lebih ramai orang. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.